Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhadiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. 21 lagi warga Palestin maut dalam serangan berdarah di Gaza. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 126 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, daripada jumlah itu, 31 mangsa adalah kanak-kanak dan 20 wanita. Jumlah mangsa yang cedera turut meningkat kepada 950 orang. Tentera Israel meneruskan serangan udara di Gaza semalam menyebabkan banyak bangunan kediaman rosak teruk. Laporan lain pula menyebut tentera Israel membedil perkarangan pejabat kerajaan Hamas di Gaza City dengan tembakan meriam dan serangan udara. Serangan dilancarkan kononnya bagi menghentikan serangan roket yang menyasarkan Israel. Sementara itu, beribu-ribu rakyat Jordan berkumpul di Ibu Negara Amman serta di Bandar Karameh yang bersempadan dengan tebing barat bagi menyatakan solidariti kepada warga Palestin di Baitul Maqdis dan Gaza. Mereka mendesak pembebasan warga Palestin serta menggesa kerajaan Jordan mengiktiraf golongan Arab Palestin. Dianggarkan separuh daripada 10 juta populasi Jordan terdiri daripada warga Palestin. Ini termasuk kira-kira 2.2 juta pelarian Palestin yang berdaftar dengan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Di Lubnan, Perhimpunan Solidariti kepada warga Palestin turut diadakan berdekatan pagar yang bersempadan dengan Israel. Mereka mengibarkan bendera Palestin, Iran dan pergerakan Hizbullah sambil melaungkan kata-kata sokongan kepada warga Palestin. Bagaimanapun, penunjuk perasaan diarah bersurai oleh tentera Lubnan yang berkhidmat dengan pasukan pengaman PBB. Lebih 1.4 bilion suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan di seluruh dunia. Demikian menurut laman web Our World in Data. China merekodkan pemberian vaksin tertinggi iaitu 366.91 juta dos. Diikuti Amerika Syarikat 266.5 juta, India 178.36 juta, United Kingdom 54.8 juta dan Brazil 50.31 juta. Sementara itu, pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun ini dijangka jauh lebih buruk berbanding tahun pertama kemunculan wabak itu. Amaran itu diberikan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ketika bercakap dalam sidang media di Geneva, beliau menggesa negara-negara kaya supaya mendermakan vaksin COVID-19 kepada program COVAX. Langkah itu lebih penting ketika ini berbanding pemberian vaksin kepada kanak-kanak dan remaja di negara masing-masing. WHO turut mengingatkan individu yang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 supaya memakai pelitup muka di kawasan wabak. Pengambilan vaksin sahaja tidak memadai untuk mengelak jangkitan. Ingatan itu disuarakan sebagai reaksi terhadap keputusan Amerika Syarikat melonggarkan syarat pemakaian pelitup muka bagi individu yang telah melengkapkan dos suntikan vaksin. Sehingga kini hampir 60% individu dewasa di negara itu telah menerima satu atau 2 dos vaksin. Semua vaksin COVID-19 keluaran China berkesan terhadap varian yang telah dikenal pasti. Ia juga boleh ditambah baik dari semasa ke semasa untuk melawan varian mutasi baharu. Demikian menurut pakar Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC China, Xiao Yiming. Beliau yang juga penyelidik dan penasihat Jawatankuasa Penasihat Pembangunan Produk Vaksin WHO berkata, banyak bukti menunjukkan vaksin China berkesan terhadap varian Afrika Selatan dan Brazil. Peningkatan kes varian COVID-19 dari India bakal menjejaskan pelan Britain untuk melonggarkan sekatan. Amaran itu diberikan Perdana Menterinya Boris Johnson. England akan melonggarkan sekatan ekonomi bermula esok seperti dirancang. Namun fasa akhir pembukaan semula ekonomi yang dijadualkan pada 21 Jun depan mungkin akan terganggu. Dalam pada itu, Agensi Kesihatan Jerman mengklasifikasikan semula Britain sebagai negara berisiko bagi wabak COVID-19. Ia berikutan kebimbangan mengenai penularan varian dari India di negara itu. Keputusan menyenaraikan semula Britain dan Ireland Utara sebagai negara berisiko rendah dibuat oleh Institut Robert Koch. Menurut Kerajaan Britain, varian COVID-19 dari India merebak dengan pantas di beberapa bahagian di England. Minggu ini sebanyak 1,313 kes dilaporkan, meningkat sekali ganda
Malaysia berbanding 520 kes minggu lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.